اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Minhajul Abidin, muka surah 4. Muka surah 4, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hamba dan mata benda perniagaan segala aulia dan jalan bagi segala orang yang attaqiyah, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini sambungan permulaan pembicaraan kitab Minhajul Abidin adalah berkaitan dengan ibadah. Pembicaraan permulaan dalam kitab Minhajul Abidin adalah berkaitan dengan ibadah. Imam Ghazali mulai dengan ketahui olehmu sekalian, hei saudara-saudara, hei segala saudaraku, saudara pada agama, ketahui apa? Akan bahawasanya segala ibadah itu buah ilmu. Ibadah itu buah kepada ilmu. Itu yang pertama. Nak panggil ibadah, didatang daripada ilmu. Tanpa ilmu tidak dipanggilkan ibadah. Falaulahu lam takun ibadatan. Maka tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Kemudian ibadah ni juga dan faedah umur. Ibadah ni juga ialah faedah umur, kegunaan umur. Umur kita ni berguna jikalau umur kita tu digunakan untuk beribadah. Tapi kalau umurnya panjang, ibadahnya tidak, tu tak ada faedah umur. Walaupun umurnya pendek sekalipun, tapi umur yang dipenuhi dengan ibadah, itulah faedah kegunaan umur. Dan hasil, yakni hasilan, pendapatan. Hasil ni hasilan pendapatan yang dituntut bagi hamba. Yang dituntut bagi hamba, hasilan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Itu hasilan pendapatan bagi yang dituntut bagi hamba. Dan ibadah juga kata Imam Ghazali rahimahullah, dan mata benda perniagaan segala aulia, bidaatul aulia, mata benda perniagaan segala aulia. Aulia ni wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ibadahlah mata benda dan modal untuk perniagaan mereka dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mata benda, modal perniagaan bagi segala aulia, segala wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aulia jamak daripada kata waliyun. Waliyun jamak dia aulia. Mereka yang direntahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man waliyallah, mereka yang direntahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengabdikan diri akan Allah
sampai tahap basirah mereka tidak ada, melainkan hanya ada rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aulia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aulia ni nak sapa tangga itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tak ada kata mudah-mudah nak mengaku ni. Sebab aulia ni, dia aulia, wali-wali Allah ni ada beberapa peringkat pula di kalangan aulia Allah. Dia ada nama-nama pula. Ada wali kutu, ada wali abdal, nuqaba, nujaba, akhyar. Contoh nama-nama aulia ilah. Kemudian aulia ilah ni mereka sendiri sampai kedudukan aulia ilah, mereka sendiri yang sampai kedudukan aulia ilah ni khilaf ulama. Sama ada diri sendiri tu tahu ke tak tahu sudah sampai kepada maqam aulia ilah. Setengah ulama mengatakan bahawa mereka pun tak tahu. Sebab apa? Sebab di hati mereka tak ada dah diri mereka. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pandangan mengatakan mereka tahu, mereka sampai maqam aulia ilah. Tahu saja, bukan mengaku di hadapan orang ramai. Bukan kata masuk FB, sayalah aulia ilah. Hak tu senyum-senyum sudahlah. Hak tu tak boleh nak petika tu, marah lalu dah. Wali hak jenis mudah marah. Gitu. Hak tu hak mengaku faham-faham lah. Maknanya diri sendiri menjedari ataupun tidak mereka sudah sampai maqam aulia pun khilaf ulama dah. Sama ada mereka sendiri menjedari mereka sampai maqam aulia ataupun tidak. Ada ni. Orang sampai maqam wahdatul af'al. Orang sampai maqam sa'ah demi sa'ah, napah demi napah, di basirah hanyalah rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di basirah mereka tidak ada dah termasuk diri mereka sendiri. Apa ada ni? Ini bicara bab basirah ni, bukan bicara bab kita lakon-lakon ataupun kita latih-latih, bukan. Sebab itulah pembicaraan berkaitan dengan kedudukan maqam aulia ni, ni tak boleh nak buat lakon-lakon. Macam mana kedudukan orang duduk maqam aulia dalam kitab-kitab tasawuf hakikah, dia banyak membicarakan kedudukan basirah orang sampai maqam aulia wahdatul af'al, sampai maqam fanaul fana, sampai maqam baqa. Panjang pembicaraan berkaitan dengan maqam kedudukan aulia illah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya. Dan ibadah ni juga kata Imam Ghazali rahimahullah, jalan bagi segala orang yang atqiya. Orang yang atqiya ni orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang atqiya, yang takut. Yang takut tu terjemahan kepada atqiya, yakni segala orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atqiya ni jamak daripada kata taqiyun. Aulia jamak daripada waliyun. Atqiya ni jamak daripada taqiyun. Atqiya ni adalah al-mu'minina al-mausufina bittaqwa. Orang mukmin yang bersifat dengan takwa. Kemudian kita bicara dah dahulu ketika bicara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, selawat atas Nabi, wassalatu wassalam, selawat atas Nabi, dan wa ala alihi, dan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi pada maqam doa. Keluarga Nabi pada ketika doa, sebab kita doa kerahmatan dan doa kesejahteraan ni. Bukan cerita bab zakat, bukan cerita bab khumusul khumus, pembahagian harta ghanimah, bukan.
Kita makan doa kerahmatan dan kesejahteraan atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Kullu taqiyin, tiap-tiap orang yang bertakwa. Alu Muhammadin kullu taqiyin, itu hadis dhaif lah. Alu Muhammadin kullu taqiyin, keluarga Nabi Muhammad adalah tiap-tiap orang yang bertakwa. Kemudian awwalu maratibit taqwa adalah at-taqwa anisyirki. Permulaan darajah takwa adalah terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naik kepada darajah yang kedua, orang yang taqiyin ni orang yang mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu hak darajah yang kedua. Hak darajah yang paling tinggi, orang yang mengerjakan segala suruhan wajib sunat dan meninggalkan segala larangan haram itu tetap dah. Larangan makruh pun ditinggalkan, larangan khilaful aula pun ditinggalkan, perkara yang harus tetapi yang tidak ada faedah ditinggalkan. Itu hak orang takwa, hak paling tinggi. Tetapi untuk naik satu-satu darajah tu, dia mesti lepas hak darajah yang bawah. Orang yang mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, meninggalkan segala perkara yang dilarang zahir dan batin, orang mana ni? Orang yang lepas takwa yang pertama, terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahir batin dia itu mengerjakan segala kewajipan, tapi tidak terpelihara daripada menyekutukan Allah, tak ada nilai. Walaupun dia tu rajin buat amal sunat, tapi kewajipan agama tidak disempurnakan, tak ada nilai. Ada satu peringkat. Kemudian apakah faedah hak takwa, hak permulaan tu? At-taqwa ni syirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah, tapi kewajipan ni tak sempurna. Perkara yang diharamkan tak tinggal semua. Kita segala kewajipan kita banyak. Kewajipan kita pada diri kita, kewajipan kita dalam keluarga kita, kewajipan kita dalam masyarakat. Kita kadang-kadang hak diri pun tak selesai. Hak kewajipan atas diri ni, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin atas diri kita. Kewajipan batin kau dengan sifat-sifat mahmudah tu. Tu semua kewajipan belaka tu. Larangan zahir dan batin, larangan batin, riya, ujub, takabur. Ini hak kewajipan atas kita. Membersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah. Tu kewajipan kita tu atas diri kita. Lepas tu keluarga kita pula, tanggungjawab kita dalam keluarga, tanggungjawab kita dalam masyarakat. Tapi hak besar yang mula-mulanya terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tu hak lepas tu dulu. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu hak takwa peringkat yang kedua tu, itulah atas bahagian masing-masing. Apa faedah takwa hak permulaan? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, hak nang lapis. Nak selamat daripada neraka Jahannam, neraka lapis atas sekali, tempat seksaan untuk orang yang beriman, yang terpelihara daripada menyekutukan Allah tapi dosanya banyak. Itu tempat keseksaan. Nak selamat daripada neraka Jahannam, dia kena duduk takwa hak nombor 2 dengan hak sebenar-benarnya lah. Hak tu khatib sebut tiap-tiap minggu tahu Jumaat, takwa hak nombor 2 tu lah. Mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu khatib dia sebut tu hak takwa nombor 2. Duduk takwa nombor 2 tu selamat daripada neraka Jahannam. Kemudian
Syurga ni, syurga banyak lapis. Nak syurga hak lapis-lapis atas. Takwa hak paling tinggi, hak mengerjakan segala suruhan wajib sunat tu. Hak meninggalkan segala larangan, bukan larangan hak haram, bukan larangan hak makruh, hak khilaful aula. Perkara yang harus pun ditinggalkan jikalau hak tak ada faedah akhirah. Itu takwa hak paling tinggi, faedahnya darajah yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita darajah dalam syurga hak 7 lapis itu, cerita dululah selamat daripada neraka jahanam. Nak cerita bab selamat daripada neraka jahanam, syurga direct tanpa diazab di dalam neraka jahanam terlebih dahulu, cerita nak selamat daripada kekal neraka dahulu. Ni peringkat. Duk cerita hak darajah yang tinggi dalam syurga. Nak lepas dari neraka jahanam, lepas kedok dah tahu lagi. Cerita nak lepas dari neraka jahanam dahulu dengan mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin. Kewajipan hubungan kita dengan Allah, kewajipan hubungan kita sesama anak Adam. Tadilah kewajipan kita dalam keluarga, kewajipan kita dalam masyarakat. Cerita waktu dulu. Nak cerita kita ni nak selamat dari neraka jahanam, cerita dulu selamat daripada kekal neraka. Bicara tauhid terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita bab orang-orang yang bertakwa. Tapi kita biasa sebut yang bertakwa adalah hak takwa hak makam pertengahan, betul lah. Mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Itu hak takwa pertengahan. Sebab at-taqwa ani syirki, hak tu pasti. At-taqwa ani syirki, hak tu pasti. Bab pegangan pasti. Bab hak zahir batin kita tu, taat zahir batin tu, meninggalkan maksiat zahir batin tu, hak kita nak kena mujahadah sungguh-sungguh. Hak kedudukan kita hak tu nak kena mujahadah. Hak taat zahir dan batin, meninggalkan maksiat zahir dan batin. Hak at-taqwa ni syirki, hak tu tak ada. Sebab itulah kata Tok Khatib sebut takwa hak pertengahan. Takwa hak permulaan, hak tu hak mula-mula sekali. Tapi kadang-kadang sekarang ni takwa hak mula-mula tu tak ada. Dia sebenarnya hak takwa hak mula-mula tu, hak tu ilmu yang pertama-tama yang mak ayah kena ajar anak. Mana? Nak memeliharakan daripada menyekutukan Allah. Itu ilmu yang pertama-tama, tak berkait pun dengan umur 7 tahun. Kita nak cerita sembahyang. Itu hak paling besar sekali, taat zahir. Taat zahir paling besar sembahyang lah. Sembahyang 7 tahun. Baru mula ajar sembahyang, baru mula suruh sembahyang. 7 tahun. Tapi ajar untuk mentauhidkan Allah ni, untuk terpelihara menyekutukan Allah ni, budak ni boleh faham apa yang kita cerita. Kita wajib cerita dah slow. Ada ni. Mana kalau budak ni reti dah sikit-sikit, faham dah, cerita dah berkaitan dengan pelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan memulai dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul. Umur 4-5 tahun cerita dah berkaitan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala segala-galanya. Cerita dah. Sebab tu kata hak takwa permulaan tidak dibicarakan. Sebab apa? Hak tu pasti. Tapi akhir zaman, hak permulaan, hak pasti itu pun tak pasti. Kadang-kadang bicara bab akidah terpinga-pinga. Kadang-kadang hak akidah yang terang-terang salah, kadang-kadangnya akidah yang terang-terang salah. Hak saya biasa sebut dalam kuliah biasanya, hak berkaitan dengan menafikan bahawa perkara jahat adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Panjang pula dalam rakaman tu.
Rakaman tu memanglah saya pernah tengok dah sebelum ni. Lepas tu pada masa PKP orang tunjuk pula rakaman tu yang dituruti oleh anak dia tu lah saya cerita sebelum ni. Orang yang seumpama tu yang memang terang-terang bawa akidah yang salah, tiba-tiba dijemput berceramah tajuk akidah oleh satu pejabat agama negeri. Tapi bukan Terengganu lah. Bukan Terengganu. Sebut lalulah bukan Terengganu. Kan orang Terengganu mari tanya pula kan. Lepas tu di mana? Luah dah lah di mana tu. Tapi bukan Terengganu. Bukan dijemput oleh jabatan-jabatan kerajaan. Hak jabatan kerajaan banyak kan. Jabatan kerajaan banyak. Kadang-kadang dia buat program ceramah. Ni tak ni. Dijemput oleh jabatan agama satu negeri. Berceramah atas tajuk apa? Tajuk akidah. Orang mana? Orang yang menafikan perkara jahat qada Allah. Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Kalaulah kufurnya Firaun qada Allah, Firaun kufur, Firaun kekal neraka Firaun kerana kekufuran yang diqadakkan oleh Allah. Di manakah keadilan Allah? Ditanya. Inilah Mu'tazilah yang terang-terang. Ini perkara simple saja. Di rukun iman yang keenam, baik jahat qada dan qadar Allah. Baik jahat qada dan qadar Allah. Cukup simple. Ada ni. Salah tu salah sangat-sangat. Tapi boleh dijemput berceramah atas tajuk akidah. Ada ni. Ni kata akhir zaman. Bab akidah ni, bab tauhid, bab terpelihara menyutukan Allah, tak bicara dah tu sebab apa? Hak tu hak permulaan. Yang kita nak bicaranya mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Ni tu naik kita ni. Ni hak takwa pertengahan yang dibicarakan, hak disebut dalam khutbah Jumaat tu. Kenapa khutbah Jumaat tak cerita bab at-taqwa ni syirki? Hak tu tetap dah. Hak tu tetap dah. Lepas tu ditekan hak kita ni lah, hak takwa pertengahan ni. Kewajipan zahir batin ni, meninggalkan maksiat zahir dan batin ni zaman kita sekarang ni. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat kaki tangan sekarang ni. Hak maksiat zahir batin ni, hak nak kena pelihara sekarang ni. Hak batin, riak, ujub, takabur. Pada ni. Hak tu hak kita duduk ditekan, hak nak kena mujahadah. Untuk apa tu? Untuk selamat daripada neraka jahanam. Neraka jahanam ni walaupun tidak kekal seksaan, neraka. Walaupun neraka jahanam tak apalah, sebab tak kekal. Neraka tak kekal pun, kalau kata neraka jahanam tu tempoh masa seksaan 1 hari, di akhirah kalau ke masa dunia kita sekarang 1000 tahun. Kalau letaklah dengan dosa ada tu kena neraka jahanam 1 hari. Tapi 1 hari ni tempoh masa akhirah dunia 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Nak selamat dari neraka jahanam, tu duk tekan hak takwa yang pertengahan. Tapi yang pertamanya permulaan takwa adalah at-taqwa anisyirki. Jadi ibadah ni adalah jalan bagi segala orang yang attaqiyya, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, dan bahagian bagi ketinggian, dan bahagian ni kismah, bahagian habuan. Ibadah ni juga bagi orang yang ketinggian, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagian orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ibadah ni adalah bahagian orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tempat qasad, tempat tuju yang mempunyai cita-cita. Ibadah ni juga tempat qasad, tempat kehendak tuju yang mempunyai cita-cita.
Ibadah ni orang yang punya cita-cita, itulah tempat tujuan dia. Tempat tujuan matlamat orang yang punya cita-cita yang tinggi di sisi Allah adalah ibadah. Orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi di sisi Allah ni, apa dia punya tujuan dia, kosak dia, matlamat dia ibadah. Dalam apa keadaan pun ibadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata dalam rupa ibadah, rupa kehidupan harian pun tempat tuju matlamat orang yang punya cita-cita yang tinggi di sisi Allah adalah ibadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya cita-cita yang tinggi di sisi Allah, cita-cita yang sebenarnya cita-cita akhirah. Kita kan cita-cita, kalau tanya seorang-seorang apa kau cita-cita, tanya budak-budak sekolah lah, bukan tanya orang tua. Oh tu, apa kau cita-cita? Saya tak ada cita-cita dah. Cita-cita saya nak buat bekal mati. Tu cita-cita. Lepas dia tua. Tapi masa sekolah apa cita-cita? Apa cita-cita? Ni nak jadi askar, ni nak jadi poli. Tu cita-cita. Lepas habis dah bahagian tu, tua dah, apa cita-cita? Barulah balik pada cita-cita asal. Buat ibadah bekal akhirah. Itu cita-cita yang sebenar. Ada ni. Cita-cita untuk balasan tempat yang kekal. Kebahagiaan yang kekal. Itu cita-cita yang sebenar. Adakah untuk kebahagiaan yang sementara, kejayaan yang sementara, itu dipanggil cita-cita? Bukan. Kan budak-budak kan dia punya fikiran dia singkat. Cita-cita dia hak depan mata. Cita-cita hak depan mata, singkat. Apa? Tak ada wawasan. Orang yang ada cita-cita yang sebenar, orang ada wawasan yang sebenar, hak hadapan. Mana hadapannya? Akhirah. Tu hak orang yang ada cita-cita yang tinggi, orang yang ada wawasan yang tinggi. Mana cita-cita akhirah, wawasan akhirah, itu cita-cita yang sebenar. Tapi oleh kerana budak-budak ni dia hanya hak ada depan mata. Depan mata dia tengok orang pakai baju uniform askar ke polis ke, dia tengok suka. Sebab apa? Nampak dia punya goh tu kan. Askar nampak tegak, polis nampak ada kuasa je. Kan polis kan nampak ada kuasa je polis. Jadi budak tengok nak jadi polis. Sebab apa? Hak dia nampak tu, hak dia nampak hak pandangan singkat. Ada ni. Tapi cita-cita yang sebenarnya, tengok cita-cita orang-orang hak tak ada dah bahagian tu. Orang tua lah. Itu barulah cita-cita yang sebenar. Ke mana lagi? Ada lagi cita-cita nak jadi polis mula? Nak juga ni Ji? Hak kerja polis pun tanya polis tak mudah awang. Payah malam-malam. Tak no cerita no. Cerita apa? Cerita lepas-lepas dah. Cerita dunia belaka tu. Dia dunia lah. Sekarang pun kita dunia. Rupa dunia sekalipun, orang yang hak ada bahagian yang bagi orang yang mulia ni, semua akan jadi akhirah walaupun rupa dunia. Kalau orang yang menjadikan ibadah tu adalah matlamat, jadi akhirah belaka walaupun rupa dunia. Tapi kalau orang tak jadikan matlamat akhirah, rupa akhirah pun tak akan jadi akhirah. Nampak tak? Kerjanya kerja akhirah. Kerja akhirah. Tapi kalau tidak ada matlamat akhirah, akan jadi kosak dunia. Walaupun kerja tu kerja akhirah. Tapi kalau orang matlamatnya matlamat akhirah, perkara dunia pun akan dipusing jadi untuk akhirah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lari daripada perkara dunia. Sebab kita hidup dalam dunia. Yelah, walaupun kita hidup dalam dunia, apakah matlamat kita? Apakah cita-cita kita? Akhirah. Maka akan dipaling jadi akhirah. Tapi kalau matlamat kita hak singkat, hak dunia,
perkara akhirah pun akan jadi dunia, tak akan jadi akhirah. Jadi ibadah ni tempat qasad, tempat tuju yang mempunyai cita-cita tinggi di sisi Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kiram, mana ibadah juga tempat qasad, tempat kehendak orang yang mempunyai kiram, mempunyai kemuliaan. Orang yang mempunyai cita-cita, orang yang kiram, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat qasad, matlamat hemah tujuan dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiram ni orang yang mulia. Dia kiram ni kalau mufrad dia karim. Karimun orang yang mulia. Kiram segala orang yang mulia. Jadi Syekh Daud ni dia sudah menterjemahkan hak kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, tapi kenapa masih lagi sebahagian tu masih lagi bahasa Arab. Dia bahasa Arab ni jadi bahasa Melayu dah. Bagi dia lah. Bahasa dia jadi bahasa Melayu. Sekarang ni terjemahan ni orang yang kiram. Jadi orang yang tu bahasa Melayu, kiram tu bahasa Arab. Sebab apa jadi kiram? Apa tak sebut yang mulia? Sebab dia karim, kiram ni bahasa Melayu dah. Bahasa kita ada ni. Macam orang kita sekarang lah, bahasanya bahasa orang putih, tetapi jadi seolah-olah bahasa Melayu. Gitulah. Terkadang bahasa orang putih dimelayukan, ditukar ejaan, tapi bukan bahasa Melayu sebenar. Ni samalah bahasa Arab, tetapi sudah jadi bahasa Melayu. Sebab tu tidak diterjemahkan. Orang yang kiram, siapa pula kiram ni? Jamak pada kata karim. Karim tu seorang orang yang mulia. Kiram ni segala orang yang mulia. Jadi ibadah tempat qasad, tempat tuju bagi orang yang kiram, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ni juga kerjaan laki-laki. Kerjaan, pekerjaan itulah. Jangan baca kerajaan pula situ tu. Kaf, ra, jim, alif, nun. Jadi kerajaan. Bukan ni bukan cerita buat kerajaan ni. Kerjaan. Mana? Pekerjaan lah. Pekerjaan. Ke mana? Pekerjaan. Kita pula cakap kerjaan tau. Apa cakap? Kamu sekarang ni kerjaan apa? Ada kita? Kerjaan apa kamu sekarang ni? Pekerjaan apa? Dan ni kalau ejaan ni kalau baca ikut betul kok kerajaan lah. Kalau saya ni kaf bagi bawah, ra bagi mati. Ni nak sebut saya mengaji lah. Walaupun bahasa Melayu pun ejaan tu kadang-kadang kita pening juga nak baca tu. Ejaan dia terpaksa buh bagi. Kaf bagi bawah, ra bagi mati. Kita boleh baca tu kerjaan. Takut salah pergi baca kerajaan. Mana? Hak Rumi dia buat kan? Hak Rumi kerjaan. Kerjaan. Betul tu dia buat tu kerjaan. Jangan hak Jawi pun, hak Jawi lama ni kadang-kadang sampai masa tak boleh nak pukul, tak boleh nak baca. Kira, kura, apa ni? Anak kata kera tu guru. Kera. Dia duk kafra alif. Sekali kira, sekali kura. Ni apa benda ni? Kira, kura, anak murid pula sambung. Kura ni kera. Kera. Dah kafra alif. Dah memang gitu aja tau. Sebenar tu tau. Kera kafra alif. Ke juga nak kera. Tapi nak ceritanya ada ketika gelak. Gelak. Tak boleh nak pukul, tak boleh nak baca. Walaupun Jawi. Tapi kalau kira kafra alif tu berasa betul dah ejaan tu. Ejaan dia lah ejaan sekarang.
ada ejaan dalam kitab Jawi lama ni betul belaka, bukan salah. Tapi betul dengan ejaan Jawi lama. Bukan kata tulisan ni ejaan Jawi pun ulama-ulama kita ni tak betul ejaan, bukan. Tapi mana ejaan lama dengan kita ni kadang tak boleh nak baca. Tapi kalau kaf ra alif tu betul dah ejaan, tapi nak ceritanya terkadang tak boleh nak baca. Lepas tu kadang-kadang hok payah-payah tu tulis kok rumi pula. Kita orang ngaji kitab, kalau tulis kok rumi tu jatuh standard lah. Tak sungguh. Kalau ngaji pondok lah, orang kapur ni tulis kok rumi pun tak apa. Kalau kita ngaji pondok, tulis kok rumi tu memang jatuh standard lah. Orang tak tulis rumi pondok, orang akan tulis kok Jawi. Catatan tu kok Jawi. Tengoklah hok mana tulisan hok comel Jawi. Dia tengok Jawi. Tapi kadang-kadang kita terpaksa tulis kod rumi. Dan kalau kera nak tulis mana kod Jawi, kena tulis kod rumi lah. Sebab apa? Sebab takut sampai masanya tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Hening ni baris dah apa dah? Kerjaan. Mana ibadah ni kerjaan laki-laki. Kerjaan laki-laki. Laki-laki mana pun orang yang sempurna lah. Kerjaan laki-laki ni mana pun orang yang sempurna. Faham tak? Bukan kata orang puan samalah juga. Tapi disebut orang lelaki ni sebab apa? Orang lelaki lah orang yang sempurna. Orang perempuan kurang sedikit lah. Nabi kata orang perempuan ni ketika datang haid tak boleh nak semayang, tak boleh nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Adalah kekurangan sedikit di situ. Faham tak ni? Ada kekurangan lah. Walaupun dia tak semayang tu ada pahala. Kenapa tak semayang ada pahala? Sebab tak semayang kerana ikut peraturan syarak. Jadi tak semayang pun ada pahala. Tak semayang pun ada pahala. Kalau tak semayang kerana ikut peraturan syarak. Tak semayang kerana malah, neraka lah jawapan dia. Ni tak semayang kerana turut peraturan syarak yang mengharamkan semayang puasa orang haid. Boleh pahala lah. Tapi taklah sebesar pahala orang yang bersemayang berpuasa yang mengikut peraturan syarak. Sebab tu di perempuan ni ada kurang sedikit. Mana ni? Lepas tu disebut, kalau orang sempurna disebut orang lelaki. Kau nak sebut hebat lagi, orang jantan. Kau mana? Kau sebut kata ni orang jantan. Ni kerjaan orang jantan. Mana apa tu? Orang hebat lah. Kau mana? Sebut lelaki ni biasa-biasa. Kalau sebut jantan, barulah nampak handalan. Ini ibadah ni pekerjaan orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtiar mempunyai mata hati, dan ikhtiar yang mempunyai mata hati. Orang yang mempunyai basirah, orang yang mempunyai basirah, pilihan adalah ibadah. Ikhtiar, pilihan orang yang mempunyai basirah adalah beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah, makna itu pilihan orang yang tidak ada basirah, tidak ada mata hati. Orang tidak ada basirah, dia tak ada ibadah ni. Orang yang tidak ada basirah, dunia semata-mata. Tak ada ni. Ialah orang yang hanya ada basar, mata lendek, maka pandangannya pandangan dunia. Akhirah ni basar tak nampak, basirah. Jadi orang yang punya basirah, ibadahlah. Sebab apa? Untuk bekal hari akhirah. Macam mana jadi seolah-olah nampak akhirah ni dengan basirah. Jadi seolah nampak akhirah, rajin buat amal ibadah. Sebab apa? Bekalan lepas dia mati. Bekalan mati ni benda tak nampak di basar. Tapi orang yang mempunyai basirah, mata hati yang terang, dia nampak akhirah. Kalau hanya ada basar, dia akan nampak dunia semata-mata. Sebab hak nampak di mata lendai kita dunia. Boleh apa-apa hasilan pun hasilan dunia. Boleh pahala tak nampak. Kenapa jadi rajin buat kerja dunia? Sebab nampak hasilan dia
duit. Kenapa jadi rajin buat amal ibadah? Sebab basirah, nampak hasilan pahala. Ada ni. Kan berbeza kan? Orang ni fokus kepada hak dunia semata-mata. Hak ibadat untuk pahala, pahala mana? Tak nampak. Sebab apa? Sebab basirahnya tidak ada. Yang ada hanyalah basar. Adapun orang mempunyai basirah, pilihannya adalah ibadah. Ibadah ialah pilihan bagi orang yang mempunyai basirah, orang yang mempunyai mata hati. Pilihannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ahli sunnah memanglah menyebut itu pilihan. Kita ahli sunnah, ibadah ialah pilihan orang yang punya basirah. Walau hakikinya kita tidak ada pilihan. Kesemuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Sebab apa yang berlaku di kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu hakiki dia. Tapi kita ahli sunnah, kita menyebut itulah pilihan, ikhtiar ulil absar. Macam dia kata wa ikhtiyaru ulil absar. Ibadah ialah pilihan orang yang mempunyai mata hati. Kenapa dipanggil pilihan? Sebab kita ahli sunnah wal jamaah ada pilihan dan ada usaha. Hakikinya pilihan dan usaha kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi disebut pilihan. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi ibadah ialah pilihan orang yang mempunyai mata hati. Ni panjang ni cerita bab ibadah. Buah kepada ilmu, faedah kepada umur ibadah ni. Hasilan yang dituntut bagi hamba, mata benda perniagaan bagi aulia, jalan bagi orang yang takwa, bahagian bagi orang punya ketinggian, tempat kosak ibadah ni bagi orang yang punya cita-cita dan orang yang mulia. Ibadah ni kerjaan orang laki-laki, dan ibadah ni adalah pilihan orang yang mempunyai mata hati, orang yang mempunyai basirah. Dan iaitu ibadah, jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Ini sama lagi hak berkaitan dengan kedudukan ibadah. Cerita bab ibadah lah. Sebab kita apa? Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Jalan pengabdian diri kepada Allah, kepada syurga Allah, syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi minhaj ni nak cerita jalan pengabdian diri kepada Allah. Maka cerita permulaan kitab minhaj ibadah. Cerita bab ibadah. Tapi ibadah permulaan jangan lupa, ibadah ialah buah kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Ibadah yang sebenar, ibadah yang berdasarkan kepada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.